Alhamdulillah baik. Bisnes okey ke? Alhamdulillah. Ke banyak online? Online. Banyak online ya. Sebab kalau dia ada supply. Macam ni? Kalau supply ke sekolah-sekolah. Oh iya ke? Jadi bila habis PKP tu dari rumah tu, sekolah-sekolah dah masuk ada lah. Kalau kadang-kadang seorang tu rasa kalau panjang lagi PKP lagi untung dia. Dengan dia macam-macam buat projek online ni. Saya pun fikir macam mana lah nak hidup balik macam biasa masa lepas PKP. Rasa macam PKP je ya. Macam secok pula di rumah. Tak Tapi ialah macam pening sekarang macam mana masjid nak kembali rapat soft tu jadi macam ambil masa lama mana gitu. Tahu. Banyak kalau baca lah kajian-kajian mengenai natural remedy. Natural remedy contohnya nanas. Yang boleh membantu saluran pernafasan. Kita banyak dalam makan buah nanas, minum jus nanas. Sekarang ni di Australia celery ya. Orang tengah buat spray daripada jus nanas tu. Orang buat spray je dalam mulut dekat hidung. Untuk maksudnya Kulit tu dia mati. Oh ya. kajian sedang dibuat sekarang. Lepas tu di Indonesia aku baru dapat mesej supplier stokin kami, sarung lengan apa semua, dia buat sarung tangan. Boleh sarung tangannya tu dia ada bahan boleh virus COVID tu. Jadi maknanya kita harus berjaga-jaga tapi kita tak perlu macam takut sangat lah. Sebab Sekarang kena anggap dia macam denggi je. betul. Kalau denggi tu orang yang meninggal lagi ramai kan. Cuma denggi Jangkit dia tu cara jangkitan dia beza lah kan. Sebenarnya di kampung ada orang sana. Dengan bila baik. kita apa satu di sini je. Betul yang kita tengah nak. Pada tengah terus Kali hai lah. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Kak Syida, Kak Ain, Husna. Betul lah Husna Afia. Kakak Muna. Lupa nama mak dia pula. Ingat kau Husna dengan Afia. Jadi puan-puan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Dalam berapa bulan ya? 7 ke 8 bulan kita tak jumpa. 5 bulan tak jumpa. Alhamdulillah hari ni kita jumpa balik. Dan insya-Allah lah kita boleh teruskan pengajian kita dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun memahami sunnatun Nabi. Dia ada yang memahami hadis dan sunnah tu benda yang sama. Ni kita ada sebut awal-awal dulu. Dan ada yang memahami hadis lain. Hadis ni dia umum, sunnah ni dia khusus. Maknanya kalau amalan Nabi SAW dipanggil sebagai sunnah. Tapi sebab itu kalau kita lihat secara praktikalnya, kalau di Universiti Malaya dia ada Jabatan Al-Quran dan ya. Okey. Kalau di UM tu dia ada Jabatan Al-Quran dan Hadis.
Tapi kalau di UKM sebagai contoh, dia Al-Quran dan Sunnah. So sebab dia ada bahas tentang hadis dan sunnah ni sama ke ataupun berbeza, ya. Tapi biasanya ulama dia kata sama je hadis dengan sunnah ni. Baik, hari ni kita cuba lihat mungkin dalam dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, ya. Dalam Kitabul Iman. Oh, kena ni cek suhu dulu. Ya apa cek. Jadi sekarang polis datang, kita ada bukti yang kita Apa polis? tetapi jangan komplain sebab ada hati dia datang. Polis selesai. Dua. Dia komplain start. So kalau apa-apa kita ada bukti lah yang kita ikut sendiri. Okey. Okay, sambil-sambil tu kita boleh. Baik, so kita mula dengan hadis yang masyhur dulu. Masyhur yang sahih lah. Dia sebab masyhur ni boleh jadi sahih, boleh jadi tidak sahih ataupun dhaif. So kita mula dengan hadis yang masyhur yang dibawakan oleh guru Bukhari namanya Ubaidullah bin Musa, dan hadis ni hadis ke-8 dalam kitab Sahihul Bukhari. Dan hadis ini disampaikan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Apa nama Ibn Umar? Ibn Umar, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis tu berbunyi, tak apalah, kalau saya tulis pun sebenarnya ibu-ibu pun dah biasa dengan hadis ni. Ustaz, dia guru kepada Imam Bukhari dia nama apa ya? Guru kepada Imam Bukhari tu. Yang tadi namanya Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa. Okay, hadis ni disampaikan oleh Ibn Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu, biasa dengar ke? Ala khams. Syahadati Kain. Saya rasa sebab dia guna marker ni yang payah nak tanggal. Dia payah sikit. Kalau marker yang ni okey. Syahadati alla ilaha illallah. Ingat tak sambungan dia? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah. Wa ita'iz zakah. Lepas tu apa lepas wa ita'iz zakah? Wal haji wa shaumi Ramadan. Okey, baik, ini dia hadis. Bunia artinya apa Bunia ni membentuk perkataan al-bina kan. Al-bina ni bangunan. Bunia artinya dibina. Dibina Islam tu atas 5 perkara ataupun dipanggil khamsah arkan, iaitu kesaksian bahawa tiada Tuhan layak disembah melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, mengerjakan salah, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Okey, boleh.
366. Masih kan? Baik, ni hadis yang menjadi bukti pasal rukun Islam tu, yang 5 tu kan. Tapi dia macam mana ya? Dia rukun ataupun dalam kalau kita tengok dalam riwayat Muslim dia sebut khamsatu arkan secara jelas. Macam ni dia tak sebut kan. Kalau orang boleh soal lagi. Dalam hadis ni tak disebut pun soal rukun. Dia hanya menyatakan Islam tertegak dengan 5 perkara. So sebenarnya dia ada satu riwayat dalam Muslim yang terang-terangan menyatakan khamsatu arkan. Ya, 5 rukun, khamsatu arkan. Baik. So hadis ni kita tak perlu bahas panjang, tapi ada beberapa perkara yang boleh kita bahaskan ya. Baik. Satu, kita nak boleh faham beberapa isu dulu ya. Nak mula kuliah ni, nak ambil rentak ni kan. Ya. Okey, baik. Perkataan az-zakah, apa maksud az-zakah? Az-zakah kalau kita lihat dari sudut lughah ataupun bahasa, dia perkataan kan kita kena faham dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Biasa ke macam tu? Sudut bahasa apa maksudnya? Contohnya sudut bahasa husna artinya kebaikan kan. Istilahnya ialah orang yang melakukan kebaikan, itu istilahnya, ataupun orang yang sentiasa mendapat kebaikan. Baik. Az-zakah ni secara bahasanya bermaksud an-nama wa ziyadah. Okey, baik. Apa maksud an-nama? An-nama ni artinya mengembang dan bertambah. Artinya apabila kita memberikan zakah, kita mengembangkan harta itu, yakni aliran harta itu sampai kepada orang yang memerlukan, dan sebenarnya kita telah menambahkan pahala di hari akhirat nanti. Baik. Dan perkataan az-zakah ni sebenarnya pun dia ada, kalau kita sebut zakiyah, ada ayat Quran tu, qala aqatalta nafsan zakiyah. Zakah ni az-zakiyun, satu lagi zakiyun. Okey, ada beza Satu dengan zal, satu dengan zai. Kalau zal ni artinya cerdik, kalau zai ni artinya suci. Itu membentuk perkataan tazkiyah. Yang sedang kan tazkiyah. Artinya menyucikan. Menunaikan zakat berarti membersihkan ataupun menyucikan harta. Baik, settle. Persoalan yang seterusnya timbul, kenapa dalam hadis ini dia tak sebut soal satu amalan yang besar kedudukan dalam Islam yang namanya al-jihad? Ya, kenapa al-jihad tak disebutkan dalam rukun Islam? Sedangkan kalau kita kira jihad tu antara yang penting lah, bahkan lebih besar, maknanya kedudukannya pun tinggi. Tapi kenapa jihad ni dia tak masuk dalam rukun Islam? Dalam rukun iman tak apalah, rukun iman tu benda dalaman kan. Baik. Jadi ulama memberikan beberapa jawapan kenapakah jihad dia tak termasuk dalam rukun ni. Sekejap, saya lupa satu jawapan yang ulama bagi tu. Saya cek sekejap ni. Mana dah? Okey, baik. Okey, disebabkan jihad ni, ibu-ibu sekalian, satu, dia adalah amal yang bersifat fardu kifayah, bukan fardu ain. Sedangkan rukun Islam ni semuanya adalah fardu ain, tanpa berkecuali. Cumanya kalau sakit, tak apalah, tak menunaikan haji. Kalau sakit, boleh diberikan kelonggaran untuk meninggalkan puasa Ramadan. Tapi dalam kes jihad ni, dia hukumnya adalah fardun alal kifayah. Cuma ada masa tertentu sahaja dia boleh jadi fardun alal ain. Apa maksud fardun ain ni? Ain ni maknanya setiap orang kena benda tu. Tu ain, tertentu pada setiap orang. Kifayah menyeluruhi, artinya kalau sebahagian buat, yang lain boleh terlepas daripada dosa. So kerana jihad ni dia termasuk dalam fardu ain, bukan fardu kifayah, maka dia tak masuklah dalam rukun Islam. Tetapi mengikut maklumat yang lain, ya,
Jihad ini Nabi SAW sebut ia sebagai minal amalil hasan, ataupun dipanggil juga sebagai zirwatus sinam. Biasa ke ibu-ibu dengar perkataan zirwatus sinam? Cak Syida? Zirwa as-sinam. Tak biasa dengar? Cak Ros biasa dengar tak zirwatus sinam? Zirwatus sinam ni adalah amal yang paling tinggi kemuncaknya. Level yang paling tinggi dinamakan sebagai zirwatus sinam, ya. Tapi apa pun ataupun dalam hadis lain ataupun dalam asal yang lain disebut minal amalil hasan, daripada perbuatan-perbuatan yang baik, amal yang baik. Tetapi disebabkan dia bukan termasuk dalam fardun alal ain ataupun fardu ain, maka dia tak termasuklah dalam rukun Islam yang 5, ya. Baik. Persoalan yang seterusnya adalah susunannya ada pelik tak ibu-ibu? Ada tak keganjilan dalam susunan ni? Macam mana? Tak clear. Puasa, sepatutnya puasa nombor? Puasa nombor 3 Kak Ros kata. Selalunya nombor 3. Zakat nombor 4. Okey Kak Ros bagi susunan dulu. Solat, kemudiannya puasa. Masuk? Zakat haji. Salat, puasa, zakat, haji. Macam tu, sama puasa, salat, zakat, haji. Tapi puasa disyariatkan kat Madinah kan? Okey. Masa bila hijrah ke Madinah, puasa. Okey. Salat, hukum di Mekah. Macam mana puasa tu jadi selepas solat kan? So solat dekat Mekah. Okey. Kenapa pula rasanya macam dah sebut dulu. Ini kekeliruan yang besar berlaku pada sebahagian orang, bukan ibu je lah. Yang lain pun ada keliru. Lepas solat, zakat, bukan puasa. Dalam Quran pun wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Walladzina yuqimuna salah wa yu'tuna zakah, ya. Jadi lepas solat zakat, bukannya puasa. Puasa nombor 4, haji tu nombor 5. So kalau orang tanya kita, macam mana Bukhari boleh ambil satu hadis daripada Ubaidullah bin Ubaidullah bin Musa, menunjukkan haji dahulu baru puasa, sedangkan sepatutnya puasa dahulu baru haji. Jadi ini menimbulkan sedikit kekeliruan dan ulama pun bahaslah tentang benda ni. Baik, hadis ini ibu-ibu sekalian, dia boleh diriwayatkan dalam 2 keadaan ataupun dalam 2 cara, ya. Tapi kita sekarang tak boleh lah. Ini cerita ulama-ulama dulu ataupun sahabat Nabi dulu. Ketika mereka meriwayatkan hadis, satu, mereka ingat satu-satu dalam kepala perkataan apa digunakan oleh Nabi SAW dan bagaimana susunan dia. Itu dipanggil sebagai riwayah dengan lafaz. Riwayat dengan lafaz. Sedikit Nabi sebut begitu, begitulah yang disebutkan oleh mereka. Itu riwayat dengan lafaz. Tapi ada satu lagi yang mana mungkin Nabi riwayat tu dia terlupa dalam 1-2 perkataan, ataupun dia terlupa susunan daripada Nabi SAW. Dia riwayatkan juga hadis, tapi dia riwayat dengan makna. Yang penting sampai poin yang diucapkan oleh Nabi. Contohnya kalau kita lihat dalam hadis innamal a'malu binniyat. So macam mana sebenarnya ejaan dia? Innamal a'malu binniyah ataupun binniyat. Baik. Binniyah ataupun binniyat. Rupanya bila kita tengok dalam hadis, dua-dua ada. Binniyah ada, binniyat pun ada. Jadi mesti salah satu betul. Dia tak boleh dua-dua betul. Kerana hadis ini hanya dibaca sekali oleh Nabi SAW, didengari oleh Umar. Umar sampaikan kepada muridnya Al-Qamah. Al-Qamah sampaikan kepada Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi sampaikan pada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi mesti ada satu je betul, bin niyah ataupun bin niyat. Kalau kita nyatakan bin niyah yang betul, artinya bin niyat ini disampaikan secara
makna. Yang penting poin dia sampai tak? Sampai. Contohnya saya katakan beginilah, ataupun Perdana Menteri dia sebut, kita mengumumkan cuti selama seminggu. Contoh. Kemudiannya saya pun dengar poin Perdana Menteri dah umum cuti selama seminggu. Saya pun cerita pada orang lain, Perdana Menteri menyatakan cuti selama 7 hari. Dari perkataan seminggu saya tukar kepada 7 hari. Sebab saya terlupa dia sebut seminggu ke 7 hari. So sampai tak poin tadi, seminggu atau 7 hari? Sampai. Tapi boleh jadi tak ada sedikit perbezaan? Boleh jadi. Boleh jadi seminggu maksudnya adalah 6 hari. Tak sampai pun 7 hari. Mungkin maksudnya adalah 8 hari. Jadi kena nilai balik. Ya. Itu kalau dalam hadis dah akan detailkan lagi. Ada tak maklumat lain yang menyatakan bukannya 7 hari sebagai contoh. So dalam kes ini, hadis ini bila kita lihat dalam riwayat Muslim sebagai contoh, dia sebut som dulu baru haji. Puasa dulu, haji tu nombor 5. Dari riwayat dalam Muslim ataupun Sahih Muslim adalah riwayat yang tepat berdasarkan lafaz. Cuma dalam kes riwayat Bukhari ni, dia menyampaikan hadis secara makna. Yang penting poin dah sampai. Inilah rukun Islam. Cumanya yang bagian ni dia tertukar antara haji ataupun puasa. Gitu faham Maksudnya dia tukar tu based on ilmu disampaikan, dan kita kena faham kena ada dua benda kat situ, antara perbezaan lafaz dan makna. Bukhari dia punya hadis dia lebih pada permaknaan pada hadis tu. Kalau yang Sahih Muslim dia terus bagi point dekat situ. Dia betul-betul lafaz tu memang macam tu lah. Sebiji lah. Sebiji. Maknanya mungkin berlaku kekeliruan ini kerana perawi tu dia terlupa susunan tu. Dia tak berapa sihat ke? Saya sama. Tak, bukan Afiah maknya. Saya lupa nama tu, maaf. Anis Astagfirullahaladzim. Anis tak berapa sihat. Okey. Baik. Maksudnya kah mungkin ada perawi dia terlupa. Masa cerita tu dia terlupa. So anak-anak murid dia pun bawa hadis yang ni. Boleh? Maksudnya dia jadi dua hadis lah kan, Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari lah. Ya, betul lah, ada dua hadis. Tetapi cerita dua-dua boleh diterima. Kita kena faham lah maksud dua hadis tu kan, perbezaan antara makna dengan lafaz. Ya. Sebenarnya hadis daripada Bukhari dan hadis daripada Muslim tu dua perawi yang berbeza. Tak ada dua sahih, tak ada masalah. Saya hanya ceritakan kenapa dalam Muslim dia sebut puasa dulu baru haji. Dalam Bukhari sebut haji dulu baru puasa. Dalam Muslim tu pure, memang macam tu lah lafaz daripada Nabi. Dalam Bukhari ni perawi hadis tu dia terlupa haji dulu ke puasa dulu. So sebab itulah berlakunya pertukaran dalam hadis ni. Dia letak haji dulu baru puasa. Hadis yang sama. Baik, mungkin timbul persoalan, Bukhari tak tahu ke? Bukhari tahu. Cuma dalam ilmu Bukhari dia ada kaedah lah, kaedah penyusunan kitab Bukhari. Kadang-kadang Bukhari sengaja membawa riwayat yang lain kerana ada maksud lain yang ingin dia sampaikan. Itu dalam bidang hadis lah, kita tak belajar dari sini. Baik, dan ulama pun tahu ini benda yang makruf. Kalau kita yang tak berapa nak pandai ni pun tahu susunannya puasa dulu baru haji. Perawi hadis dulu pun tahu. Cumanya kadang-kadang Nabi ni dia bercakap tak ikut susunan. So ulama pun kena ambil kira juga, Nabi sebenarnya Nabi sebut haji dulu ke puasa. So di situ dia terlupa, dia pun riwayatkan yang puasa yang haji dulu baru puasa. Boleh jadi Nabi pun memang sebut begitu, boleh jadi begitu. Tapi yang sebenarnya adalah puasa dulu barulah haji, ya. Baik, boleh? Kadang-kadang kita baca hadis ada macam besi kan. Ada macam-macam versi. Betul? Contohnya kalau kita baca hadis, hakul muslim alal muslim khams. Hak orang Islam ke atas orang Islam lain ada 5. Mari riwayat lain pula, hakul muslim alal muslim 6. Ada 7. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang lain pula ada 6, maaf. Ada riwayat lain pula menyatakan ada 7. Ada 7 tu dia tambahan kepada statement wa nasril mazlum
dan membantu orang-orang yang dizalimi. Itu poin yang ketujuh. So sebenarnya 5 ke 6 ke 7. Boleh jadi sebetulnya adalah 7. Cuma kawan tadi masa dia dengar sahabat Nabi, dia dengar Nabi duduk bagi tazkirah tu, dia sempat tangkap 5 poin. Macam kita lah, kita dapat tangkap 5 poin, kita sampaikan. Ada sahabat Nabi yang lain dia sempat tangkap sampai 6 poin. Ada sahabat lain sempat tangkap sampai 7 poin. Jadi bezalah dia punya riwayat. Ataupun ada mungkin Nabi sebut itu pada masa yang berbeza. Ada satu masa Nabi sebut ayatul munafiq salas, ya, tanda munafik ada 3. Masa dalam kuliah ilmu yang lain, Nabi menyatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalis, munafiqan khalisan atau kama qala, ada 4 ciri sesiapa yang memilikinya dia adalah orang yang betul-betul munafik. Jadi maknanya ada riwayat kata 3, ada riwayat kata 4. Boleh jadi dalam majlis ilmu yang berbeza. Sebetulnya berapa tanda munafik? Banyak lagi. Dalam Quran, contohnya yang tak dinyatakan dalam hadis, wa idza qamu ila salah qamu kusala. Bila mereka nak mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Itu pun tanda munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat Allah melainkan dalam tempoh yang sekejap sahaja. Itu munafik. Tapi ada tak dalam hadis yang 3 tanda ataupun 4 tanda tadi? Tak ada. Artinya tanda munafik banyak. Cuma hari tu Nabi nak share 3. Dalam masa yang lain Nabi nak share ada 4. Jadi bukanlah Nabi kata mesti 3 ataupun mesti 4. Tak. Banyak lagi. Cuma hari tu Nabi nak share 3 je. Itu maksud Nabi, ya. Kadang-kadang Ustaz dalam pendidikan kan, bila perbezaan isi kandung Quran, isi kandung hadis tu orang tidak kan, sahih ke tak sahih, kenapa hadis berbeza antara dua kan. Jadi macam mana kita nak kena tahu siapa yang bawa hadis tu untuk menjadikan dia sahih ke tak sahih ke kan. Kena faham. Kena faham. Tapi yelah, kita tak mampulah nak dapat memahami ni. Kita tengok ulama' lah, ulama' kata sahih ke tak sahih. Tapi kita orang awam ni, bila orang cakap tu, ini kenapa hadis tu berbeza-beza, sahih ke tak sahih antara dua. Tapi maksudnya kalau kita tahu sahih tak sahih, maknanya daripada Bukhari dengan Muslim tu mana semua sahih lah kan. Tapi riwayat yang lain pun juga tu kita kadang-kadang ada juga yang tak sahih kan. Ya, betul. Ada juga tak sahih. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun ada yang dhaif. Tapi kita kena faham. Tapi ialah ibu-ibu kena tengok dalam kitab Bukhari sendirilah macam mana. Dia kalau hadis tu Imam Bukhari nyatakan dia ambil daripada siapa sampai Nabi Muhammad, itu sahih biasanya. Tapi kalau dia tak sebut dia ambil daripada siapa, dia sekadar sebut je, berkatalah Abu Hurairah sebagai contoh, maklumat begitu boleh jadi sahih, boleh jadi dhaif. Tapi itu metodologi Bukhari. Maksud hadis Sahih Bukhari ialah hadis yang diriwayatkan secara bersanad. Aku ambil hadis ini pada guru ini, daripada ini sampai daripada Rasulullah, itu sahih. Yang tidak dinyatakan sanadnya itu tak semestinya sahih. Bukhari tak pernah kata bagi Bukhari ia tidak semestinya sahih, tapi kebanyakannya sahih. Kalau yang tak sahih pun ada 1-2 benda yang tak sahih. Baik. Itu kena kajian oleh ulama' lah, ibu-ibu, ya. Ustaz, kalau yang sanad tak lengkap tu, kita dalam Sahih Bukhari ada. Dan Bukhari dia panggil hadis mu'allaq. Hadis yang Bukhari direct kata, berkatalah Abu Hurairah, berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nyatakan sanad. Ini bagi orang yang belajar hadis dia clear lah benda ni. Tapi kita tak payahlah pening-pening, ya. Baik. Kita orang awam, kita belajar hadis untuk mengambil iktibar. Orang yang belajar ilmu hadis, dia belajar hadis, dia nak tahu teknikal dalam hadis. Dia nak tahu ni ilmu dia lah. Hadis tu tarafnya apa, perawi ni okey tak okey dan sebagainya. Tapi sebenarnya tujuan hadis ni adalah untuk membentuk masyarakat yang baik. Itu yang penting. Tak penting pun nak belajar teori-teori hadis secara pelik-pelik tu. Cukuplah ulama' dah settle dah. Jadi kita baca je kupasan ulama' kata hadis ni sahih, so kita amal. Macam mana hadis tu berfungsi untuk membentuk masyarakat yang baik. Itu yang penting, ya. Baik, kita cuba lihat hadis yang lain daripada Abdullah bin Muhammad. Guru Bukhari ni namanya Abdullah bin Muhammad. Ya? Tanya perbezaan dengan huruf zal dengan za. Kan kalau dalam Al-Quran kan, kalau kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran kan, kita baca doa-doa kan, antara zal dengan za tu, macam mana kita nak tahu sebutan? Kadang-kadang Ustaz sebutkan za.
maksud zal dan zal tu dua tu kadang-kadang tak tahu mana satu sama ada kebaikan ataupun keburukan. Kadang-kadang zal tu dia macam kalau baca ada doa tu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri zal kan. Maksud dia antara zal dengan zal tu masa tu. Adakah ia satu melambangkan kepada keburukan ataupun ada perkataan yang kalau salah sebut, kalau sebut begini dia jadi baik. Kalau sebut begini jadi buruk gitu. Zal dengan zal tu perbezaan dia. Kena sebut betul-betul. Kau macam mana masuk akal? Kita nak kenal macam kadang-kadang Syida baca doa kan. Allah minni a'udzubika satu Allah minni a'udzubika min hazan. Zan kita tak mahir dalam bahasa Okey. Dia dalam bab doa gini Kak. Yang penting kita belajar betul-betul, kita hafal doa betul-betul, tapi kalau tersalah insya-Allah Allah tak makbulkan doa yang buruk. Allah akan makbulkan doa yang baik je. So kalau kita tersalah sebut contoh beginilah. Dia perkataan al-qistu berarti adil. Ya. Al-qistu artinya adil. So kita nak doa lah, ya Allah jadikan aku ni sebagai orang yang melakukan keadilan. Allahumma ja'alni minal muqsitin. Tapi kita keliru, minal muqsitin ke minal qasitin? Ada masa kita terdoa Allahumma ja'alni minal qasitin na'udzubillah. Al-qasitin adalah orang jahat. Al-muqsitin adalah orang yang adil. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Itu suratul jin. Kita tertukar antara muqsitin dengan qasitin. Insya-Allah Allah tak makbulkan yang qasitin, Allah bagi yang muqsitin. Yang penting ada niat dalam hati kita ni, kita nak jadi orang yang adil. Cuma tersalah sebut. Jadi tersalah sebut ni dimaafkan oleh Allah Kak, tak ada masalah. Bukti dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut perumpamaan orang yang bertaubat ni adalah orang yang mana dia naik unta di padang pasir yang tak ada orang dan makanan tu pun semua berada di atas badan unta tu kan. Tiba-tiba unta tu hilang. Makan minuman semuanya habis. Dia pun dah panik, tak tahu nak buat apa, dia pun baring dan dia tunggu masa nak mati je. Tiba-tiba dalam keadaan panik tu, unta tu datang balik. Dia pun gembira sangat, dia pun sebut, ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Jadi berlaku pertukaran. Kata Nabi, dia sebut begitu kerana terlalu gembira, Allah tak ambil kira pun benda tu. Sebab benda tu tersilap. So, kalau kita tersilap kerana kita keliru, perkataan mana yang betul? Zal ke, zai ke, apalagi kalau tak ubah makna. Kalau a'udzu tertukar kepada a'udzu, itu tak ada apa-apa maksud pun, ya. So tak ada masalah kalau begitu. Tersilap pun tidak ada masalah. Sebab doa istiazah tu kan a'udzu ke a'udzu tertukar a'udzu tak apa. A'udzu tak ada maksud pun. Apalagi mengenangkan bukan semua orang dapat menyebut dengan betul. Makhraj huruf ni bukan semua orang boleh sebut dengan sempurna, ya. Adalah kelemahan masing-masing. Baik, hadis yang lain ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u minal iman. Gimana? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Saya letak baris dia. Al-imanu bid'u wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Okey, baik. Syu'batun minal iman. Okey, baik. Siapa yang riwayat hadis ni? Sahabat Nabi? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik. Boleh siapa nak cuba terjemah dulu hadis ni? Sekarang saya cuba. Siapa nak cuba? Husna? Nak cuba Husna? Bagus Husna ni.
Kan? Nak cuba terjemah tak? Iman, okey, al-iman semua tahu. Bid'un tak tahu. Wasittuna apa Anis? 6. Tak betul lagi tu. 60. 6 tu sitah atau situ. Ni situna. Syu'bah bahagian. Bid'un lebih. Maknanya antara 3 hingga 9. Artinya iman ada 60 lebih cabang ataupun bahagian. 60 lebih tu berapa? Mungkin 63, mungkin 67, mungkin 69. Wal haya'u apa? Haya'u. Ya? Wal haya'u malu, ya? Wal haya'u perasaan malu. Syu'batun sebahagian daripada iman, ya? Maknanya dalam 60 lebih bahagian tu, perasaan malu tu dia termasuk daripada cabang keimanan. Baik. So ibu-ibu sekalian, kita kena faham dulu perkataan al-haya, sebab ini poin dalam hadis ini, ya. Al-haya minal iman. Haya ini dia bahasa Arab ni dia lebih daripada bahasa lain. Boleh dikatakan hampir semua perkataan Arab dia ada asas dia, ada foundation dia. Biasanya berasal daripada 3 huruf biasanya. Tak semestinya 3 huruf, tapi biasanya 3 huruf. Macam kita bahasa Melayu, kita ada tak asas dia tu, foundation? Tak ada kan? Perkataan kita tu ada yang ada asas, ada yang tak ada asas apa pun. Contohnya kalau kita sebut bahasa Arab tadi, apa perkataan ya? Bahasa Arab ni perkataan apa nak sebut? Perkataan, cuba bagi satu perkataan Arab apa yang ada. Tak datang pula sekarang ni. Okey, yu'minuna contohnya, alladzina yu'minuna okey, baik. Yu'minuna ni dia asal perkataan apa? Al-iman kan? Al-iman tu sendiri dia asal perkataan apa? Alif, mim, nun. Daripada perkataan alif, mim dan nun inilah membentuk perkataan iman. Boleh jadi membentuk perkataan yu'minun, boleh membentuk perkataan al-mu'minun dan al-mu'minat, boleh membentuk perkataan al-amnu, yakni keamanan. Jadi dia banyak. Amanatan pun asalnya alif, mim dan nun. Ini dia punya punca dia. Dia punya root sebut pada mukmin, mukminun itulah. Ya? Ayat apa, akar pada ayat itu. Akar dia ni, dia punya root dia. Kalau dalam bahasa Arab panggil istiqaq. Kata dasar dia, betul. Cikgu ada. Kata dasar dia adalah alif, mim dan nun. Mana-manalah. Dia biasanya 3 huruf. Macam perkataan al-haya ni dia asal perkataan hai. Ini asas dia, hai. Baik. Saya tak tahu kok ada lagi yang lain, minta maaf ya. Hai ini apa maksud hai? Hidup. Hai artinya hidup. Baik. Daripada perkataan hai ni boleh tak jadi perkataan lain? Apa lagi? Perkataan lain. Al-hayatu. Al-hayatu. Lagi? Perkataan yuhyi. Yuhyi wa yumit. Baik. Perkataan hai artinya hidup. Perkataan yuhyi artinya menghidupkan. Boleh jadi perkataan ihya. Ihya pun menghidupkan. Ihya ulumuddin, ya, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kalau al-hayatu artinya innamal hayatud dunya. Al-hayah artinya kehidupan. Al-hayatu artinya kehidupan. Maka perkataan nama ini salah satu pandangan ulama ya, tetapi tidak semestinya. Ada ulama menyatakan nama Yahya pun asal perkataan hai. Ada pandangan ulama, tapi macam saya sebut tak semestinya, kena kaji lagi lah.
Maka perkataan al-haya pun ada kaitan dengan hai, ada kaitan dengan kehidupan, ya, ada kaitan dengan ni. So macam mana kita nak kaitkan perasaan malu ada kaitan dengan kehidupan ataupun ada kaitan dengan hidup tadi? Baik. Ada pandangan ke? Macam mana malu nak kait dengan hidup tu? Hai juga bererti kampung. Ni hai artinya kampung. Dulu saya biasa dengar orang balik dari Mesir, kita tanya di Mesir, belajar di Azhar tu duduk di mana? Dia kata saya duduk di Hai Sabi'. Hai Sabi'. Saya selalu dengar kata Hai Sabi'. Hai Sabi'. Apalah maksud Hai Sabi' ni? Kita tak faham maksud dia. Rupanya Hai Sabi' artinya Hai Sabi'. Apa maksud dia? Hai artinya kampung. Sabi' Sabah, 7. Kampung 7. Di Malaysia pun banyak nama kampung 7 kan? Tak biasa namanya. Kak Ros tak biasa dengan kampung 7. Cikgu biasa kampung 7 di Tumpat, Kelantan, kampung 7. Tapi kami panggil kampung 7. Kampung 7, kampung 7. Baik. Jadi hai ni artinya kampung. Kenapakah hai dinamakan kampung? Kerana di kampung adanya orang-orang hidup. Boleh ke satu tempat tu dinamakan kampung tapi tak ada orang yang duduk di situ? Kosong je. Itu bukan kampung. Kerana ada orang-orang yang hidup duduk di satu penempatan, maka ia dinamakan sebagai kampung, iaitu hai. Ya, salah satu nama kampung lah ialah hai, selain daripada nama qaryah dan sebagainya. Baik. Ada tak kaitan kampung dengan hidup tadi? Ada kaitan Begitu juga dengan perkataan al-haya. Macam mana perkataan al-haya ni kita nak kaitkan dengan hidup? Kata ulama, kerana perasaan malulah yang menghidupkan iman dalam dada kita. Ya, kerana perasaan malu yang menghidupkan iman dalam dada kita, maka malu dinamakan sebagai haya, kerana dia menghidupkan hati. Artinya, ibu-ibu sekalian, daripada perkataan itu dapatlah kita fahami mana-mana perasaan malu yang menumbuhkan keimanan, itulah malu yang syar'i. Mana-mana perasaan malu yang tidak menumbuhkan iman, itu bukannya malu yang syar'i. Syar'i ni maknanya yang mengikut syariat lah. Sebab hayat ni artinya menghidupkan iman. Jadi mana-mana malu yang menghidupkan iman, itu syar'i. Mana-mana malu yang tidak menghidupkan iman, itu bukan syar'i. Contohnya saya ni memang dulu sampai sekarang lah sangat-sangat pemalu. Masa belajar di universiti, kita pun terpilih lah nak jadi bertanding dalam Pilihan kampus, ya. Tapi saya jangan kita terpilih, saya cukup malu nak bercakap depan orang ni, memang tak pandai. Dan sekali saya pun di-reject, tak dapat jadi calon sebab saya memang tak pandai nak berlatih bercakap. Bercakap boleh, saya dah mengajar pun dah boleh, memang forum-forum pun kita join. Tapi nak berlatih bercakap, lepas tu kena berlakon bercakap depan orang, saya memang fail, ya. Jadi perasaan malu begitu, itu bukan malu yang menumbuhkan iman. Itu malu namanya malu tabi'i. Ya, malu tabi'i. Masa saya kecil dulu, kalau mak pergi kedai, saya tengok ada 2-3 orang duduk kat kedai, saya patah balik. Saya kata malu nak pergi kedai. Kalau ada orang duduk kedai, memanglah dah kedai dia lepak kat kedai dia. Saya tak boleh. Saya segan. Ada lagi lah orang segan lebih teruk lagi kan. Gigi kedai tak sebut apa-apa pun, tengok aja kan. Ada juga, ya. Baik. Itu malu tabi'i namanya. Malu tabi'i, ia tak kaitan dengan al-haya. Dan dia bukannya malu yang menumbuhkan keimanan. Yang Nabi nak ialah al-haya, artinya malu yang menumbuhkan iman. Itulah sebahagian daripada iman, ya. Malu yang menumbuhkan iman, itulah sebahagian daripada iman. Baik. Cumanya dia ada satu kekeliruan, iaitu apabila seorang sahabat Nabi ni, dia tegur kawan dia, kenapakah kamu ni terlalu malu, radhiyallahu anhuma. Saya tak tahulah apa nama sahabat Nabi ni. Dia tegur kawan dia kerana kawannya terlampau malu. Dan malu tu bukan malu keimanan, dia malu tabi'i. Maka Nabi pun kata biarkanlah, Nabi sebut biarkanlah dia kerana malu tu sebahagian daripada iman. Nabi tegur. So hadis itu mengelirukan. Kenapa Nabi menyatakan malu itu sebahagian daripada iman, sedangkan yang kawan tadi malunya malu tabi'i, bukannya malu yang menumbuhkan keimanan. Memang ada jenis pemalu.
Baik. Sebagian ulama menyatakan sekurang-kurangnya alal aqal. Alal aqal ni maknanya sekurang-kurangnya. Kita sebut istilah juga minimum. Ya. Paling kurang ataupun sekurang-kurangnya dia dengan malu tabi'i tadi, dia malu untuk melakukan perbuatan yang tidak elok secara terbuka. Dengan sifat malu dia tabi'i tadi, kita payah dan nak ubah dia. Nabi kata biarlah. Sebab memang itu perangai semula jadi dia, payah dan nak ubah dia. Melainkan kita kena train dia banyak kali. Sekurang-kurangnya kata ulama, dengan malu tabi'i tadi, dia malu untuk melakukan perbuatan yang mungkar secara terbuka. Jadi boleh juga dimasukkan ke dalam kategori iman, tetapi dengan nada alal aqal, paling kurang. Ya. Baik. Ada soalan dulu. Ustaz, maknanya perkataan malu tu al-haya. Perkataan malu tu Al-haya, bukan al-hayah, al-haya. hayat. Ya. Hayat. Perkataan hayat. Hayat, al-hayatu tu lah, kehidupan. Macam mana jadi kehidupan pula? Maksudnya kalau kita guna perkataan malu, maksudnya bahasa Arab, al-hayat tu lah. Al-haya. Al-hayat tu. Hamzah. Al-hayat. Innallaha la yastahyi. Surah Baqarah tu, yang muka surat yang ke 1 2 3 4 5, surat ke-5 tu. Innallaha la yastahyi. Cuba kat buka Quran ke? Muka surat yang ke-5 ayat yang kedua tu. Allah tidak malu. Surat apa Ustaz? Muka surat ke-5. Innallaha la yastahyi an yatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu untuk buat perumpamaan dengan seekor nyamuk tu, ataupun binatang yang lebih kecil daripada nyamuk. Ayat kedua. Ayat dia benar. Jumpa kan? Innallaha la yastahyi. Yastahyi itu asal perkataan haya lah. Allah tak malu. Ya? Kita faham hadis tu. Dia apa pun al-hayat tu perkataan asalnya hay. Itu perkataan asalnya. Kalau baca al-hayatu kehidupan. Kalau baca al-haya'u malu. Jumpa kan innallaha la yastahyi? Jumpa? Terjemahan dia, cuba kat tengok terjemahan dia. Cuba baca kak. Ya? Tak jumpa terjemahan dah. Surat 5 ayat yang kedua. Tak jumpa tak innallaha la yastahyi. Dah. Ada. Baca terjemahan pula kak. Sesungguhnya Allah tidak malu kan? La yastahyi. Sesungguhnya Allah, innallah la yastahyi, tidak malu. Itulah perkataan al-haya, la yastahyi itu. Boleh? Okey, baik. Ada soalan lain? Sila. Okey. Macam mana kak? Malu yang menghidupkan iman tu malu macam mana? Malu melakukan maksiat, malu melihat budak buat baik tapi kita pun tak buat baik, malu tengok budak dah puasa kita pun tak puasa. Sebagai contoh. Itulah malu. Ya, itulah malu menumbuhkan iman. Ataupun kita malu nak melakukan benda tak elok tu di hadapan orang lain secara terbuka. Ataupun kita malu mendedahkan kaiban diri kita dan kaiban keluarga pada masyarakat. Itu malu yang menumbuhkan iman. Tapi sekarang kan orang dah tak berapa malu duk cerita tentang masalah keluarga, nak bercerai-berai pun cerita habis pada media. Tak boleh. Kecuali ada yang dibolehkan cerita pada media jika ada maksud-maksud tertentu seperti memperjuangkan nasib dia. Jadi dia tak ada cara lain dah melainkan secara terbuka kan. Itu mungkin boleh dipertimbangkan. Baik. Boleh?
malu untuk melakukan penipuan, itu malu yang menumbuhkan iman lah. Nak menipu dalam bab perniagaan sebagai contoh, fikir panjang. Tapi kalau malu yang tak menumbuhkan iman, macam mana? Barang yang dia jual tu, contohnya ni peniaga ya, barang yang dia jual tu ada harga RM50. Dia pun malu dengan kawan dia, kawan aku je pun malu, dia nak bagi harga RM50, dia bagi harga ke RM45. Itu bukan malu menumbuhkan iman. Itu malu-malu dia lah, malu tabi'in. Bukanlah malu yang dosa pun, itu hanya tabi'in dia. Yang kita nak aja, dia malu daripada melakukan perbuatan maksiat, dan dia malu melihat orang yang melakukan taat tapi dia tak melakukan taat tersebut. Baik. Boleh? Ada lain? Yang lain? Jadi malu, siapa yang ada perasaan malu demikian, maka ia pun termasuk dalam kategori orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Satu hadis kan pendek je Ustaz daripada Bukhari kan. Ya. Al-haya'u minal iman. Kita orang maksudnya sebenarnya kat Syeda tak peka lah, tak alert lah dengan maksud al-haya'. Baik. Al-haya' tu malu sebenarnya. Malu syar'i. Dan Nabi pun sebut al-haya' kullahu khair. Perasaan malu ni semuanya baik. Artinya bila ada perasaan malu, kesemua kebaikan tu akan join dia. Sebagai contoh, ingat tak kita tulis sudah di sini, al-haya' kullahu khair. Malu ni semuanya baik. Apa sahaja yang berkait dengan malu, semuanya iman. Dan kata Nabi, satu hadis yang tinggi kedudukan dia, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Biasa dengar tak hadis ni? Biasa dengar, cuma mungkin bahasa Arab ni tak berapa nak ni kan. Apabila kamu tidak malu, kamu buatlah apa sahaja yang kamu suka. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila kamu tak malu, buatlah apa sahaja yang kamu suka. Jadi hadis ni dipanggil hadis sindiran, bukan hadis perintah. Yang kita faham perintah pula tak. Bila kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Ini hadis sindiran daripada Nabi SAW. Ataupun dalam hadis yang lain, tapi saya pun tak cek hadis ni, saya lupa dia punya matan dia. Kata Nabi, istahyu minallah haqqal istihya, ataupun haqqal haya. Kamu hendaklah malu kepada Allah dengan haqqal haya, dengan betul-betul perasaan malu. Maka sahabat Nabi pun respon, inna nastahyi ya Rasulullah, alhamdulillah. Kami ni memang pemalu pun Rasulullah, alhamdulillah. Kata Nabi, bukan begitu. Maksud haqqal haya ialah kamu antahfazal batna wama, macam mana ya, saya tak ingat dah. Saya kena cek balik, handset pun tak bawa. Malu yang betul ni kamu menjaga perut kamu dan apa yang masuk dalam perut kamu, halal ataupun haram. Kamu jaga pemikiran kamu. Dia ada dah beberapa hadis tu, nanti saya kena cek balik. Tapi itulah maksud malu yang disarankan dalam agama. Malu terhadap benda yang masuk dalam perut kita, dalam minda kita, buat persediaan untuk menghadapi akhirat. Itulah malu yang dituntut dalam agama, dan itulah dinamakan sebagai al-iman. Baik, kalau tak ada, kita pergi ke hadis yang seterusnya. Hadis ni sebagai akhir ya. Hadis ini adalah hadis yang basic bagi seorang yang beriman kepada Allah, dan kita akan lihatlah dia punya perbahasan sedikit ya. Kalau orang tanya kita, apakah definisi orang yang Islam? Orang Islam ni apa definisi dia? Baik, Nabi pun sebut, definisi bagi orang Islam ialah al-muslimu, al-muslim, al-muslimuna, al-muslim. Betul. Al-muslimu man, okey, sambung. Siapa ingat? Al-muslimu man salimal muslimuna, lagi min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara,
Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ya Ibn Umar. Okey, boleh ibu-ibu kalau nak salin dulu pun boleh. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Boleh lah. Ya. Siapa sana dulu. Ustaz, kalau ada buku kan best kan? Kitab. Itulah kitab ni nak beli ke? Ustaz nak belajar Ustaz. Macam mana nak buat ni? Saya kena tulis WhatsApp je lah. Macam mana saya buat nota simple je. Tidak payah ni. Kitab ni berjilid-jilid. Ustaz cakap itu ada satu buku tu Ustaz boleh nak mendapatkan. Buku tu dia gini. Akhirnya buku tu kita akan jadi, saya pun kena tahu juga lah apa yang ibu-ibu perlukan sebenarnya. Kalau buku tu dia teknikal. Jadi bila jadi teknikal ni kita akan keliru belajar hadis ke belajar apa sebenarnya. So lebih baik kita belajar hadis direct lah. Kalau buku dia teknikal, kena hadis ni, contoh hadis muttarib apa, contoh hadis contoh perawi yang matruk macam mana. Jadi kita akan keliru lepas tu. Kita akan jadi berat nak belajar. Sebab kita tak belajar lagi step-step hadis tu macam mana. Itu berat sebenarnya. Ya, kalau tak belajar. Orang yang belajar ambil diploma pun duk main pening, saya dah ada. Ringkas je untuk pengenalan hadis pun Ustaz. Kita macam Pengenalan hadis kita sampaikan secara tak langsung. Macam tadi kita ada pengenalan hadis sikit kan. Ada hadis riwayat dengan makna, ada hadis riwayat dengan lafaz. Kalau orang yang belajar hadis macam student universiti, tak apalah dia belajar satu-satu teori. Itu pun kebanyakan tak ingat. Cara terbaik untuk ingat teori ni, teori praktikal. Itu yang paling baik. Tapi untuk orang yang tak terdedah langsung dengan hadis, tiba-tiba nak belajar ilmu masalah hadis apa benda memang payah. Dia kena biasa dulu. Biasa lama, ambil masa yang lama sikit, baru boleh. kita belajar hadis tu lah. Hadis dan sedikit ilmu berkaitan hadis tu termasuk sikit-sikit. Ataupun nak macam mana sebenarnya? Tak apalah itu Ustaz. Kalau rasa nak perlu belajar ilmu alat hadis tu, kita boleh je fokus yang tu. Kak Ain macam mana Kak Ain? Sebab terlalu banyak Ustaz, tapi kita mungkin kita boleh bincang balik sebenarnya kita target apa sebenarnya. Kita target nak capai apa, so kita capai yang tu je. Kita pedulikan yang lain tu kita jangan pedulikan. So nanti Kak Syida boleh bincang balik lah. Ustaz itu ada kat kitab kan, ada tajuk-tajuk tertentu kan. Boleh kan kita macam target tajuk, boleh juga kitab Ustaz. Sebab Okay. setiap tajuk tu memang ada kena dengan kehidupan kita kan. Ya? Okay. Kita ada guideline. Sebenarnya dia gini. Contohnya ada orang belajar Quran. Dia belajar Quran tu, dia nak tahu apa sebenarnya. So dalam Quran ni kan banyak ilmu, ada tajwid. So tajwid je lah, dia tak payah bincang benda lain. Benda lain tu hanya sampingan dalam 20%, 30% ya. Ada nak belajar lagu lah.
benda lain yang bincang. Ada yang nak belajar tafsir, ada yang nak belajar tentang lugah ataupun bahasa dalam Quran, ada yang nak belajar apa ibrah yang didapat daripada Quran. So nak kena tengok mana satu sebenarnya kita nak. Kalau kita nak bincang tentang lugah, ya kita akan pergi ke lugah. Kalau kita nak bincang atau bahasa lah, kalau kita nak ambil pengajaran dia, kita akan fokus pada pengajaran. Yang lain ada tapi bukannya keutamaan. So nanti senang-senangnya ibu-ibu duduk balik rumah fikir dulu, dan bolehlah buat perbincangan dalam WhatsApp group. Nanti Kak Syida maklumkan nak fokus apa sebenarnya. Tentang pengajaran. Pengajaran. Mengajar. Okey, baik. Baik. Boleh juga kalau pengajaran kita pergi pengajaran. Kalau dia level pemimpin, contoh pemimpin syarikat, pemimpin negara, dia nak belajar hadis contohlah. Ni ada contoh entah ada tak ada tu kan. Pemimpin negara dia nak bincang tentang hadis, dia nak belajar hadis. So hadis tu dia akan pergi kepada dua side. Satu hadis yang bincangkan tentang nilai, yang tujuan untuk membentuk nilai baik dalam diri pemimpin, dan dia akan pergi ke arah hadis dalam pembentukan negara. So kena cari hadis-hadis tentang al-balad ataupun tentang negara ni. Contohnya 5 karakter yang perlu ada untuk menjadi bangsa yang paling berjaya yang dimiliki oleh kaum Rom tu. So kalau kupaslah antaranya bangkit segera daripada ditimpa musibah. Musibah datang je terus bangkit, atur strategi. Tu lebih sesuai dengan mereka. Macam kita tak berapa nak, kita boleh sekadar ambil ibrah begitulah. Nak detail tu tak. Kalau pemimpin negara dia akan pergi detail. Apa maksud hadis ni? Dia berlaku bila? Hadis ni siapa yang ucapkan? Siapa yang bagi respon terhadap hadis ni? Ada lain pula perbincangan. Dia rasa macam Kak Syida, kita discuss hadis yang kita boleh bawa kita sunnah Nabi. Baik. Betul kan? Akan nak, maksudnya hadis-hadis yang kita boleh amalkan dan kita follow sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu pun luas kan. Sunnah apa maksudnya? Sebab dia bila kita sebut kumpulan ini adalah kumpulan sunnah ni, biasanya kumpulan sunnah tu mesti dikaitkan dengan orang yang beramal dengan cara ibadah-ibadah tertentu. Tetapi dia tak relate pun soal sunnah tu sebagai akhlak. Jadi sunnah Nabi ni luas akhlak. Orang yang berakhlak mulia tu tak boleh dikaitkan sebagai ini kumpulan sunnah. Yang sunnah ni ialah dia solat dengan kaedah-kaedah tertentu, dia ada pemakaian dia cari sendiri, dan dia menentang bid'ah yang berlaku, itu kumpulan sunnah. Sedangkan bercakap lembut pun sunnah. Kita tak boleh nafikan. Menghormati orang yang lebih berusia pun sunnah. Jadi tapi benda tu tak ditonjolkan sebagai sunnah. Benda tu ditonjolkan sebagai budaya, adab begitu je. Pakaian. Highlight sangat tu. Pakaian. Highlight pada benda-benda tertentu je. Sedangkan banyak lagi erti sunnah yang lain tu kan. So nak kena clear sebenarnya benda-benda tu. Sebab kadang-kadang kita jadi contohnya bincang tentang akidah. Okey, ni nak belajar tentang kitab akidah ni. Dah ada sekali duk bincang pasal sifat Tuhan tak habis-habis. Pusing gimari sifat Tuhan. Sedangkan perbincangan akidah yang paling besar adalah membentuk masyarakat yang bertuhan, dan akhirnya segala kehidupan mereka tu berpandukan pada Tuhan. Ingat pada syurga, ingat pada neraka dan sebagainya. Tapi tak, kita jadi perbincangannya tentang apa sifat Tuhan, apa yang sifat Nabi, duk orang tu, kemudian mati Tok Guru tu mengikut guru lain, sambung balik yang bukan sambung, ulang balik yang tadi. Akhirnya dia tak pergi ke level perbincangan-perbincangan membentuk masyarakat bertuhan tadi. So kita tak nak bincang ke macam tu kan. Dia akan melambatkan proses kita lah. Sebab cerita kan macam Ustaz, kalau kita bagi kita okey, ada hadis akan dibincangkan, so kita akan hadap berjemaah. Okey, baik. Maksud sekian nanti kita akan carilah apa-apa hadis tu kan, senang kita nak catat kan. Baik. Ustaz kena rajin buat nota sikit. Rajin. Saya sekarang ada 4-5 berapa buku saya kena siap. Buku untuk orang asli, buku untuk adalah 4-5 projek buku nak kena siap. Tapi buat nota simple boleh insya-Allah. Nota panjang-panjang jangan. Pensan. Apa? Okey. Boleh. Sebab ini je kita WhatsApp je. Tak payah nota pun. Okey, sekarang ni kita sini dulu. Pertamanya kita faham dulu perkataan al-muhajir.
Al-muhajir ni dia macam ni ibu-ibu dia dalam bahasa Arab lah. Bila sebut al-muhajir, dia mesti ada foundation dia tu. Foundation dalam bahasa Arab ni dia mesti huruf fa, ain, lam ataupun fa'ala. Mana-mana perkataan dia mesti kaitkan dengan tiga huruf ni. Contohnya kita sebut perkataan apa ya? Ya, saya nak tengok. Fa'ala, daraba, intisar. Okey, perkataan nasara. Nasara artinya nun ni adalah fa. Sa ni adalah ain. Ra ni adalah lam. Maka perkataan nasara ni dia boleh jadi mansur. Nampak mansur. Ni saja bahasa Arab sikit je. Nun ni mana satu fa? Nun fa. Mana satu ain? Sad, ain. Mana satu lam? Ra, lam. Jadi fa'ala kita pun tambah mim di depan. Mim waw. Artinya maf'ul. Mansur atas wazan maf'ul. Nampak? Dan saya nak cerita bahasa Arab ni dia punya foundation, dia ada asas dia. Saya ulang balik mana-mana perkataan Arab dia mesti berasaskan fa, ain dan lam. Ni cara orang Arab dia nak dia dalam pengembangan perkataan dia tu mesti berasaskan ini fa'ala ni. Bila nasara 3 huruf kan? Kata Arab kan standardnya 3 huruf, tapi tak semestinya standardnya. Nasara ni fa'ala. Nasara atas wazan fa'ala. Tapi kalau nasara ni kita jadi perkataan imbuhan mansur, ada banyak lagi huruf. Asasnya perkataan apa? Asasnya huruf apa? Nasara. Asasnya nun tu fa kan? Sa tu ain. Ra tu lam, fa'ala. Jadi kita pun tambahlah mim dengan waw di depan. Jadi maf'ul. Mansur atas wazan maf'ul. Nasara atas wazan fa'ala. Wazan ni maknanya atas foundation dia. Nasara foundationnya adalah asasnya fa'ala. Mansur asasnya maf'ul. Okey, tak faham lagi Saya buat contoh lain. Ada perkataan intisar. Intisar. Okey, cuba bantu saya. Mana satu dia punya cikgu dulu? Cikgu, mana satu yang fa'ala tu? Apa asas perkataan intisar? Apa Kak Syed, Kak Syed? Asas perkataan intisar apa? Nasara. Okey, nasara Asas perkataan intisar ialah nasara. Na tu nasara tu apa Kak? Foundation apa Kak Fa'ala. Fa'ala Fa'ala. Okey. Jadi kalau kita baca intisar macam mana Kak Dia jadi apa? Tak apalah, nanti lama-lama beberapa kali kelas ni fahamlah. Kita turunkan je alif, turunkan alif, turunkan ta, turunkan alif. Jadi kita pun sambunglah. Ifti'al. Ifti'al atas wazan intisar atas wazan ifti'al. Okey. Tak apa, nanti saya nak ulang banyak kali sampai dia faham. Ini maksudnya kaedah nak buat kata terbitan ke? Ya, dia bila contohnya Anis, orang tanya kita apa maksud intisar. Kita tak tahulah perkataan intisar apa maksud intisar tu kemenangan. Apa maksud intisar? Okey, nak cari kamus tu. Nak cari huruf mana? Nak cari huruf alif ke? Tak ada. Kalau kita buka kamus Arab, perkataan intisar kita cari alif takkan jumpa. Nak tak nak kita kena tahu perkataan asas dia tu. Macam menyembuhkan. Apa perkataan asas menyembuhkan? Sembuh. Tapi kita ni bukan 3 huruf, dah berapa huruf lah Sembuh. Bermain.
Apa perkataan asas dia? Main. Didahulukan. Asasnya dahulu. Jadi asas perkataan intisar ialah nasara. Maka kita pun buka kamus cari huruf nun nasara. Daripada itulah kita akan jumpa mansur, nasir, nusair, intisar antaranya. Termasuk muntasir. Muntasir mufta'il, intisar ifti'al. Begitu. Jadi nak kena tahu asasnya apa. Kita dalam kamus tu ada kata dasar je lah Ustaz. Ada kata dasar je lah. Bila jumpa kata dasar baru dia ada cerita kata-kata perkembangan. Tapi orang tanya nasara ke tasara yang asalnya? Tasara ke nasara? Itu nak kena faham muazzan tu. Tak apalah, biarlah dulu. Okey, macam kata muhajiru. Dia asal perkataan apa muhajiru? Apa? Hajara. Bukan katanya muhajiru, asal perkataan apa? Hajara, kan? Hajara. Muhajiru, hajara ni wazannya apa? Fa'ala, kan? Okey, muhajiru wazannya apa? Muhajiru yang fa'ala ni jadi apa? Muhajiru ni mufa'ilu. Mufa'ilu. Bila kita baca macam ni, fa'ala, mufa'ala, mu'awanah, dia melibatkan dua pihak. Okey, ketepikan yang ni, biarkan dulu, tak pening kepala. Saya nak pergi ke satu poin penting ni. Gini, aun berarti tolong. Aun artinya tolong. Bila kita kata mu'awanah artinya apa? Tolong menolong. Aun tolong, mu'awanah tolong menolong. Tolong menolong tu boleh ke jadi seorang? Tak boleh. Mesti paling kurang dua orang, kan? Saya tolong Kak Syida tolong saya. Itulah namanya tolong menolong. Ataupun perkataan apa lagi? Yang ni. Perkataan mukhada'ah. Ataupun dalam surat, cuba ibu buka Quran, yang ada Quran. Yukhadi'unallah. Yukhadi'unallah. Tak apalah, tak buka pun. Senang sikit ni, cepat ni. Yukhadi'una mukhada'ah. Dia sebenarnya ada alif. Yukhadi'una. Yukhadi'una artinya saling tipu menipu. Dia tak boleh seorang je. Kalau seorang, yakhda'una. Tapi kalau tipu menipu, dia tipu kawan ni tipu dia balik. Yukhadi'una. Perang. Kalau qatalah, perang. Tapi kalau saling berperang antara dua pihak, muka apa? Muqatalah, saling berperang antara satu sama lain. Kalau daraba, pukul. Kalau saling pukul memukul, mudarabah. Saling pukul memukul, mudarabah. Boleh? Kalau muhajir, seorang ke dua orang sebenarnya? Dua orang lah. Kalau seorang namanya al-hajir. Al-hajir seorang. Tapi bila tambah mim di depan al-muhajir, artinya dua orang. Muhajir artinya meninggalkan. Al-hajir orang yang meninggalkan. Muhajir ini orang yang meninggalkan. Tapi muhajir melibatkan dua. Kau tinggal aku tinggal kau. Gitulah. Saya tinggalkan awak tinggalkan saya. Itulah namanya muhajir. Persoalannya siapa tinggal siapa? Nampak tak? Kalau muhajir tu melibatkan dua pihak, macam musafir. Musafir ni seorang ke dua orang? Dua orang sebab ada mim tu. Biarlah ibu-ibu pening pun dunia saya. Bila ada mim, muqatalah, mudarabah, dia saling berlaku, saling antara dua pihak. Maksudnya Musafir arti, ya? ada mim tu maksudnya ramai lah. Kalau kita Dua orang paling kurang. Maksudnya kalau ayat tu ada mim, hajir tu bukan seorang lah maksudnya. Dua orang saling. Macam ni muawanah ni. Saling bantu membantu, muawanah. Musa'adah, saling bahagia membahagiakan. Safara. Safara.
Jadi kalau musafir, seorang ke dua orang? Dua orang. Siapa yang tinggal siapa? Musafir kan kita pergi ke tempat lain. Jadi kita seorang je pergi. Saya seorang je nak musafir ni. Saya nak musafir ke mana? Contoh saya nak musafir ke Kemaman ni. Saya seorang je musafir. Tapi kenapa kita panggil musafir? Siapa seorang lagi? Yang hijrah tu seorang je. Yang hijrah, siapa seorang lagi yang kena tinggal tu? Hijrah artinya seorang meninggalkan, seorang kena tinggal. Musafir seorang pergi dan seorang kena tinggal. Itu musafir. Boleh clear ke? Apa benda saya? Bolehkah? Ibu? Bapak faham tak? Maknanya kalau kita jumpa ayat ada mim saja, muhajirin, hajir, lagi apa perkataan ada mim tu? Tak semestinya semua kan? Tak semestinya. Dia kena kaedah ni lah. Yelah. Mim dengan ada alif macam ni. Muawanah, muqatalah, mudarabah. Itu jugalah. Kira dia Ha. terbitan daripada perkataan Mufa'alah. Fa'ala mufa'alah. Mufa'alah. Tapi dalam bahasa Melayu Ustaz, dalam perkataan tu kita bayangkan macam musafir. Kita bayangkan saya bermusafir. Seorang je. Seorang je. Itu yang keliru tu. Seorang je. Muhajir ni seorang je. Al-muhajirun ramai. Muhajirun, muhajir. Jadi artinya, kata ulama bahasa, ini dalam kaedah bahasa Arab, al-muhajir berarti orang yang meninggalkan. Kita pun ambil lah seorang. Siapa yang meninggalkan tu? Contohlah seorang kita ambil, namanya ialah Abu Bakar. Okay, Abu Bakar ni contoh, dia pun meninggalkan Mekah. Okay, ini Mekah. Dia tinggalkan Mekah. Arti muhajir ialah Abu Bakar meninggalkan Mekah dan Mekah telah ditinggalkan di belakang. Itu maksud dia. Musafir, kak pergi musafir ke Kemunting. Kak musafir meninggalkan rumah dan rumah ditinggalkan oleh Kak Syida. Itu maksud dia. Ustaz, dari segi bahasa kan, bahasa Melayu dan bahasa Arab memang jauh berbeza. Jauh beza. Sebab dia punya satu perkataan tu sebenarnya banyak info pada dua atau tiga. Ya. Kita je. Kita je. Bukan tu je kat banyak lagi. Tapi bahasa ni sebenarnya dia bersaudara. Bahasa Melayu pun ambil banyak bahasa Arab kan. Sebab kita ambil kan. Kita ambil. Dia sebenarnya bahasa macam bahasa Arab dengan bahasa Urdu, bahasa Ibri dan bahasa Yahudi lagi kapat. Bahasa Yahudi dengan bahasa Arab ni lebih kurang je. Sebutan beza lah sampai kita pening lah sebutan dia tu. Tapi sebenarnya bahasa serumpun orang panggil. Bahasa Nabi-Nabi dulu, Nabi Adam dulu bertutur dengan Ummul Lughah, parti bahasa. Daripada itulah lahirnya Arab, lahirnya Yahudi. Lepas tu barulah lahir bahasa-bahasa yang baru ni macam Melayu dan sebagainya. Yang tuanya adalah Arab, Ibri tu. Suryani, Kaldani, apa nama tak tahulah Kira kalau bahasa Arab ni dia masih maksud kita lagi mendalam. Bukan sangat mendalam, sangat deep. Macam kata musafir tu, kalau kita tahu, ya Allah, tu maksud musafir sebenarnya. Nak tahu ke maksud musafir? Tak belajar hadis dah jawabnya. Okey, begini kan. Kenapa kita nak boleh faham benda ni? Al-muhajir maknanya Abu Bakar meninggalkan Mekah, Mekah ditinggalkan oleh Abu Bakar. Barulah kita menghayati bila kita meninggalkan satu tempat, bukan kita pergi seorang-seorang begitu je. Kenangan kita, tempat tinggal kita, segala-galanya kita tinggalkan sekali. Barulah kita nampak beratnya tu. Kalau kita seorang je tak ada apa, kita seorang-seorang je. Kenangan apa kita ambil sekali. Segala-galanya kita bawa, tak apa lah. Tapi masalahnya bukan sahaja mereka meninggalkan Mekah, bahkan Mekah, kehidupan mereka, sebahagian kekayaan mereka, keluarga mereka dan segalanya semuanya ditinggalkan. Barulah kita nampak beratnya perkataan al-muhajir itu. Boleh? Kalau seorang-seorang je tak okey, biasa lah. Okey, boleh. Kalau musafir, dia asal perkataan safar. Safar ni kan ada ayat Quran berbunyi wasubhi idza asfar. Wasubhi idza asfar, dan subuh apabila terang benderang. Asfar ni maknanya berkumpul dalam pukul waktu solat subuh bagi Hanafi lah. Kalau kita sekarang solat dalam pukul 6 dan lebih sikit, pukul 6 tepat sekarang tak tahulah. Kalau asfar ni dalam pukul 6.30, 6.40.
Kalau kita awal tu wasubhi idza tanaffas, awal subuh. Lewat sikit wasubhi idza asfar. Jadi asfar ni artinya cahaya tu dah terang sikit. Namanya asfar. Tak apa, kita pergi bukan hadis luas sikit. Supaya lepas ni kita lebih menghayati perkataan musafir setiap kali kita musafir. Musafir asfar. Asfar berarti terang benderang. Wujuhun yawma idzin musfirah. Ada tak nama musfirah? Biasa dengar kan? Musfirah artinya bercahaya, berseri, terang benderang. Subuh apabila terang, musfirah artinya mukanya bercahaya ataupun mukanya terang, mukanya berseri. Habis tu kenapakah penggembaraan ataupun perjalanan dipanggil as-safar? Kenapakah orang yang mengembara itu ataupun orang yang keluar daripada kawasan dia dipanggil musafir? Kerana menurut orang Arab dahulu, apabila mereka keluar beramai-ramai, barulah mereka kenal hati budi kawan masing-masing. Terang. Soalan ni gelap tak tahu perangai kawan macam mana ni. Pongoh ke tak pongoh? Pongoh tu bahasa standard ke? Tapi faham pongoh Pongoh tak pongoh, cengih tak cengih. Bila kita musafir dengan mengalami kesusahan bersama, tengah naik kereta tu baru tahu kawan ni naik kereta je. Minyak kereta pun tak bagi. Lalu tu buat dek je. Sampai ucap terima kasih, wallah alam, habis gitu je. Ila liqa' ma'asalamah. Terang perangai dia pada pengamatan kita. Selama ni gelap. Selama ni kita duk dengar je dia kata benda-benda baik je. Tapi belum musafir baru tahu duit banyak tapi minyak RM50 pun tak keluar. Tapi kalau tak ada duit tu tak apa nak, macam mana Baru kita tahu bila musafir mesti ada kawan yang jenis pemurah. Berhenti je dia belanja, berhenti dia belanja. Terang, oh macam ni perangai dia. Kita dah jelas perangai dia. Memang pemurah orangnya. Jadi kerana nampak jelas perangai seseorang itu, maka perjalanan itu dinamakan sebagai as-safar ataupun musafir. Bila mengembara, bila berjalan makin terang pengalaman kita, makin cerah mata kita tengok macam-macam benda kan. Dan makin terang tentang keadaan perangai yang satu perjalanan dengan kita. Dan bila musafir itulah baru kita dapat rasa keakraban ahli keluarga kan. Yang kat gimana, Switzerland ke New Zealand dulu? Switzerland. New Zealand. Mana cantik antara dua tu? Saya keliru. New Zealand ke Switzerland? Switzerland cantik. Switzerland lagi cantik. Yalah, Switzerland lagi cantik. Tapi bila lagi yang keluarga kan, makin rapat tak hubungan. Susah sama-sama. Duit doktor seorang-seorang gitu. Tapi susah sama-sama. Pening nak cari peta nak berjalan tu ke mana-mana sama-sama. Makin terang perangai masing-masing dan makin akrab, makin baik. Jadi betul lah kata orang, kalau kita nak bina hubungan baik dengan orang tu dengan musafir, nak kenal perangai seseorang dengan musafir. Sebab perkataan musafir artinya terang. Terang. Boleh? Jadi okey. Ada boleh tak sikit lagi? Sikit lagi. Kena ambil anak. Mana ada anak belaka dah kan? Cucu. Kak pun dah, anak dah sekolah mendengar kan? Abrar dah 6. Oh, bukan 11 tu tadi Kak kan? Sorry, saya keliru dah. Artinya, okey, persoalan yang seterusnya, sikit je, saya ambil masa sikit je. Min lisanihi. Lagipun tak ada makan kan? Kak Syida kata dia tak bagi makan. Sampai yang sedih baru nak makan dengan Kak Ain. Okey, kenapa dia sebut lisan? Kenapa tak sebut min qawlihi? Qawlihi artinya apa? Kata-kata. Orang Islam, sorry saya lupa terjemah. Orang Islam yang betul ialah dia menyelamatkan saudaranya daripada lisannya dan lidahnya. Artinya dia tak menyakiti orang lain dengan lidah dan dia tak menyakiti orang lain dengan tangan. Persoalan timbul, kenapa Nabi sebut lisan? Kenapa tak sebut min qawlihi, daripada kata-katanya? Siapa nak bagi idea? Orang Islam ni dia tak menyakiti saudaranya dengan lisan dan tangan. Kenapa Nabi tak sebut tidak menyakiti dengan kata-kata? Kenapa sebut lisan? Ya?
Lisan, lidah. Lisan. Kata-kata tu ada lidah. Betul. Tapi kenapa Nabi pilih perkataan lisan? Kenapa tak pilih perkataan min qawlihi? Direct kan? Kalau qawlihi tu direct kan? Daripada kata-kata kan? Ataupun min kalamihi. Kenapa sebut lisan, lidah? Kalau macam tu min aqlihi lah, daripada akalnya lah. Kerana kadang-kadang berlaku perbuatan menyakitkan orang tanpa menggunakan kata-kata. Seperti contoh yang paling simple lah, kalau budak-budak menjadikan lidah. Ulama sebut menjadikan lidah. Ada bercakap ke? Tak ada, tapi dia menjadikan lidah aja. Dan ini juga sebenarnya menunjukkan lisan adalah simbolik kepada elemen yang tidak menggunakan tangan, elemen yang tidak menggunakan kekuasaan, termasuk tulisan. Lisan dan tulisan dekat kan? Tambah tu je. Hantu lisan yang jahat ni. Lisan campur dengan tu lisan. Tulisan pun dia termasuk dalam bab lisan tanpa menggunakan lidah. Tapi dia pun fitnah orang dengan menggunakan WhatsApp je. Lagi berkesan fitnah tersebut. Baik, ataupun dia buatlah apa-apa video. Dalam video tu dia nak sindir orang tapi tak bercakap apa pun. Tapi dengan video itulah dia telah memburukkan orang lain. Itu pun termasuk dalam bab lisan. Wayadihi ini adalah simbolik kepada kekuasaan ataupun kudrah dia. Dia lebih ke atas lagi lah. Baik. Perkataan al-muslim, kalau kita bahaskan lagi, ulama sebut dia tak guna perkataan al di situ tu, bukannya muslim. Muslim, kalau satu muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tapi Nabi tak kata muslim, Nabi kata al-muslim. Al tu artinya muslim yang tertentu, iaitu muslim yang benar-benar berhati mulia. Ya, bukannya semua muslim. Muslim yang benar-benar berhati mulia tidak akan menyakiti saudaranya dengan lisan dan dengan tangannya. Jadi ini adalah benda yang paling basic. Sifat orang Islam adalah orang yang menjaga tutur kata. Yang ini boleh kita lihat dalam suratul Hujurat. Dan orang, muhajir. Kenapa Nabi SAW menyatakan muhajir ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wal muhajir ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, gini ibu-ibu, sekejap. Ya, saya cari satu point kat mana tadi. Al-Muslim ialah orang yang menyelamatkan Muslim yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Muslim yang benar-benar berhati mulia. Baik. Hadis ini wal muhajir ni kan biasanya yang kita faham muhajir ialah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Betul tak? Baik, kenapa Nabi buat satu tafsiran yang lain? Muhajir ini ialah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ada dua maksud. Maksud yang pertama, hijrah dari kota Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa erti jika tidak meninggalkan larangan Allah. Satu poin. Ini kena kepada para muhajirin. Tapi sahabat-sahabat muhajirin, siapa nak lawan? Siapa yang boleh challenge dia orang? Dia orang dah level sangat tinggi dah. Jadi maksudnya Nabi nak sampaikan orang yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah tidak bernilai di sisi Allah, melainkan setelah mereka meninggalkan larangan Allah. Satu poin. Boleh? Saya pergi poin yang kedua. Nabi juga nak tuju kepada selain daripada muhajirin. Kita muhajirin ke? Tak. Memanglah kita hijrah ke Ain orang Muar kan? Orang mana tak? Faham? Apa? Kuantan. Ke Ain
hijrah juga dari Kuantan ke sini. Tapi ini bukanlah hijrah yang sama dengan Nabi itu. Nabi itu memang hijrah menegakkan agama kan. So macam kita ni bukan muhajirin pun. Jadi bagi kita, best lah ke muhajirin, dia dah dapat bahagian dia. Hijrah yang besar tadi dari Mekah ke Madinah. Rupanya kita pun ada bahagian kita untuk menjadi muhajir, boleh. Tapi dengan meninggalkan larangan Allah. Makna kita pun muhajirin dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, yang kita bahasa di bahasa dan istilah. Dari sudut bahasa, kita pun dipanggil muhajir. Tetapi dari sudut istilah, muhajir ialah orang yang betul-betul hijrah dari Mekah ke Madinah dan meninggalkan segala larangan Allah Azza wa Jalla. Boleh? Allah Allah. So ada persoalan ke sebelum kita tutup? Ustaz, kalau macam kami yang awam sebutkan hijrah, waktu itu dah berhijrah daripada dulu dia tak baik, sekarang dia dah bersebut pada ubah kepada yang baik kan. Kita gunakan istilah hijrah juga tu Ustaz. Hijrah juga, tapi bukan hijrah level sahabat Nabi dululah. Sebab sahabat Nabi dulu kita sebutkan tadi kan, dia meninggalkan Madinah dan segala, dia meninggalkan Mekah dan segala-galanya di Mekah tu. So kita tak boleh letak sewenang-wenangnya perkataan muhajir untuk pada orang-orang biasa, orang awam ni. Okey, baik. Begini Kak, kalau kita sebut, kalau ada orang yang berhijrah, dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung, dulu tak salat dia salat, kita tak boleh panggil dia muhajir. Sebab muhajir itu istilah khas. Tapi kita boleh panggil dia sebagai orang yang berhijrah. Kalau macam tu boleh. Macam mana pula, apa beza dia? Al-muhajir pun orang yang berhijrah. Perkataan muhajir itu sendiri istilah khas. Orang yang berhijrah dalam bahasa Arab kita boleh sebut alladzina hajaru. Ya, alladzina hajaru. Contohnya begini. Datuk ni boleh jadi kepada orang yang ada cucu, boleh jadi kepada orang yang pangkat. Tapi boleh tak kalau saya dalam majlis rasmi, saya pun kata ada seorang pakcik tu, Pakcik Hussein, dia bukan datuk pun tapi dia ada cucu. Dia ada cucu beberapa orang. Saya kata yang saya kasihi Datuk Hussein. Boleh ke saya sebut begitu? Dan Hussein tadi ada cucu je Kak, dia bukan gelaran datuk. Boleh tak saya nak panggil Datuk Hussein dalam majlis rasmi? Tak boleh. Sebab tak sesuai. Itu bukan istilahnya. Datuk ni adalah untuk orang dapat pangkat datuk walaupun dia umur baru 40 tahun, anak pun belum ada lagi. Apa lagi cucu? Bahkan kadang tak kahwin pun lagi. Bahkan kadang-kadang orang perempuan pula. Kita panggil dia datuk kerana dia ada istilah khas. Orang lain pun datuk juga ada cucu. Tapi dia bukan istilah khas. Dia boleh disebut di rumah. Tapi dalam majlis rasmi tidak boleh. Perkataan contohnya lagi. Boleh tak kita nak sebut selawat kepada selain daripada Nabi? Selawat dan salam kepada selain Nabi? Boleh. Kan kita wassalatu wassalamu ala nabi ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi, keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada seluruh orang yang mengikut jejak langkah mereka termasuk kita. Jadi saya boleh menyampaikan selawat kepada Kak. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi dan juga seluruh orang yang mengikut Nabi, termasuk Kak Syida, Kak Ros dan semuanya termasuk. Tapi boleh tak saya nak panggil Kak Ain sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh. Kerana sallallahu alaihi wasallam adalah istilah khas. Bila istilah khas, dia tak boleh guna sewenang-wenangnya. Okey, baik. Contohnya saya respect kepada orang tu. Contoh kita kata mami lah, mami. Saya hormat mami. Boleh tak dalam majlis rasmi saya kata yang berhormat mami? Tak boleh kan? Sebab yang berhormat tu adalah untuk orang yang menang pilihan raya walaupun dia tidak dihormati. Tapi tetap kita panggil dia yang berhormat kerana itu gelaran. Yang mami tak ada hormat lah macam mana pun, kita tak boleh panggil dia yang dihormati atau yang berhormat. Kerana itu majlis rasmi tak sesuai untuk dipanggil begitu. Begitulah dengan istilah muhajir. Dia istilah khas. Orang yang berhijrah kita jangan panggil dia muhajirah tu. Kenapa dia muhajirah? Dulu tak ada salat, sekarang dah salat, dia muhajirah. Tak. Tapi kalau nak panggil dia orang yang berhijrah, boleh. Orang yang berhijrah boleh. Tapi kalau nak panggil dengan istilah khas muhajirah, tak boleh. Bahasa Arab orang yang berhijrah allazina hajaru. Orang yang berhijrah. Perkataan tu
spesifik. Betul Kak. Ustaz, terjemahkan hadis tu seluruh. Okey, saya baca balik Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebetul-betulnya ialah orang Islam yang murni ialah dia menjaga lidahnya dan tangannya daripada menyakiti orang Islam yang lain. Ini saya terjemah dalam bahasa Melayu lah. Orang Islam yang sejati ialah orang yang menjaga lidahnya dan tangannya daripada menyakiti orang Islam yang lain. Sebenarnya bukan orang Islam saja, bahkan semua manusia lah. Dan orang yang berhijrah yang sebetul-betulnya, ada al di depan kan, al-muhajir. Orang yang betul-betul berhijrah ialah orang yang meninggalkan larangan Allah kepadanya. Orang yang betul-betul berhijrah ialah orang yang meninggalkan larangan Allah kepadanya. Artinya kalau sekadar hijrah dari Mekah ke Madinah, itu betul bukan muhajir yang tulen. Muhajir yang tulen ialah bukan sekadar meninggalkan Mekah dan Madinah, bahkan meninggalkan segala larangan Allah. Dan begitu juga kita ni, kita tak berhijrah ke Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi kita pun boleh dipanggil orang yang berhijrah jika kita meninggalkan larangan Allah. Boleh? Masih bawah tu khas betul. Tentang macam kita sebut tadi, dia ada dua Kak. Dia khas untuk sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan dia juga untuk kita juga. Point kat situ je lah maksudnya di bawah saya tu ada untuk kita, ada juga untuk khas untuk para sahabat. Cuma yang saya sebut tadi, yang perbincangan perkataan muhajir tu lain. Muhajir tu untuk sahabat je, kita tak boleh. Apa Kak Ain? Ustaz, dia maknanya dalam hadis ni dia ada dua pengajaran kan. Tapi nampak macam kenapa Nabi cakap apa sebab tentu dia, tapi dia cakap pasal Orang Islam. akhlaknya. Lepas tu dia cakap pasal orang yang bekerja. Kenapa Nabi kait dua-dua tu? Dia kait dengan Okey, baik. Saya pun tak pastilah Kak kenapa Nabi menyebutkan kedua-dua tu. Tapi biasa Nabi sembang ni, Nabi melihat kepada keadaan masa Nabi tengok keadaan dan Nabi tengok siapa yang berada di hadapan Nabi. So berdasarkan siapa yang berada di hadapan Nabi, Nabi pun sebutlah, termasuk sebut poin ni. Jadi dia ada satu hadis yang panjang tu, apa maksud orang Islam yang betul? Orang Islam yang tinggi sekian-sekian. Okay, siapa yang lebih tinggi daripada Muslim? Mukmin. Apa maksud mukmin? Sekian-sekian. Siapa lebih tinggi daripada mukmin? Muhajir. Apa maksud muhajir? Sekian-sekian. Siapa lebih tinggi daripada muhajir? Mujahid. Apa maksud mujahid? Sekian-sekian. Dia begitu. Dia ada hadis lain pula. Contohnya begini, sebagai akhir, kan ada soalan lain? Saya nak respon yang Kak Ain tadi. Nabi sebut Allah mengampunkan seorang wanita pelacur Bani Israel yang telah memberi minum kepada seekor anjing. Itu je cerita Nabi. Dan benda ni akan, kalau kita guna hadis ni untuk sebahagian orang akan keliru. Contohnya, dia dalam bab akhlak dia tak berapa nak baik, bab mulut dia tak berapa nak jaga, bab aurat dia tak tutup. Tapi dia kata walaupun saya macam ni, tapi saya ada ramai anak-anak angkat yang saya jaga. Anak-anak saya ada rumah anak yatim, saya bagi bantuan kepada sekolah tahfiz. Kalau Allah boleh ampunkan seorang wanita pelacur yang membantu anjing, takkan saya yang bantu anak yatim tak boleh diampuni oleh Allah? Dia sudah faham hadis tu dalam konteks yang sempit. Dia nak backup diri dia. Tak boleh. Nabi sembang tu dengan sahabat dengan beberapa tujuan. Antara tujuan Nabi ialah Nabi nak sampaikan maklumat, jangan pandang enteng terhadap perbuatan baik, walaupun sekadar memberi minum kepada seekor anjing liar yang biasa dipandang hina. Jangan pandang enteng. Itu poin Nabi. Bukan Nabi cerita detail tu. Mungkin wanita pelacur tadi lepas dia bagi tu dia mati, dia tak ada dah melacurkan diri dia. Mungkin. Cuma sebab Nabi nak sampai poin tadi, jangan pandang enteng terhadap amal kebaikan. So Nabi berhenti situ lah hadisnya. Jadi siapa sasaran Nabi, apa yang keadaan Nabi macam mana,
Itu pun penting Kak untuk kita faham. Allah Alam. Tapi kalau kita tengok antara yang pada sudut yang lain juga, kita jangan berasa beragak tak dengan kebaikan yang dibuat kan. Oh ini Kak, dia boleh berkembang. Ibrah ni boleh berkembang mengikut diri kita masing-masing. Kalau saya dah bagi orang apa ni, aku makan bukan saya masih suka. Dia berasa wujud untuk kebaikan. Ya. Dia untuk pagi. Betul. Jadi sebenarnya sebabkan dia respon tu, hadis boleh berkembang mengikut pengalaman dan ilmu masing-masing. Kita bincang setakat ni je kita bincang. Tapi sebenarnya level hadis ni boleh pergi level sampai ke atasnya. Makna pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dia mesti menjaga kebajikan rakyat dia, saliman muslimuna, memberikan kesejahteraan kepada rakyat dia. Jadi dia akan bahas daripada aspek kepimpinan tu. Apa sistem kenegaraan yang kita nak pakai untuk mensejahterakan seluruh manusia ataupun seluruh rakyat di Malaysia ni. Dia pergi ke arah konteks tu pula. Dan apa reform yang paling besar nak dilakukan, iaitu meninggalkan larangan Allah kepada kita. Ini reform yang paling besar. So dia pergilah ke perbincangan jenayah Kuala Putih. Dia akan pergi perbincangan pecah amanah. Dia pergi ke arah perbincangan penipuan yang berlaku, ya. Kita dah bincang takat-takat ni je kehidupan kita. Tapi bila gila pemimpin, hadis ni akan jadi besar lagi perbincangan dia. Dan hadis ni akan pergi pula ke dalam isu perniagaan sebagai contoh. Dalam perniagaan, kita kena memberikan perniagaan yang sejahtera. Tidak boleh menyusahkan orang lain. Tak boleh sampai orang sakit hati dengan kita, orang pun tak datang membeli produk kita dan sebagainya. Harga tu pun harga yang sejahtera. Harga pun, produk pun produk yang sejahtera. So dia pergi ke arah tu pula perbincangan. Kalau bincang pula dengan doktor sekretari, lain pula sampai PKP ramai yang sakit mental ni. Dia bincang ke arah tu pula. Membincang macam-macam. Jadi hadis ni dia berkembang mengikut pengalaman. Kalau kita baca yang ulama sembang je, ulama ni dia hidup pada zaman yang, kalau macam Ibn Hajar ni, dia hidup pada zaman orang baik ramai sangat. Dan dia bukan pemimpin. Dia pernah jadi qadi lah. Jadi dia bincang tu tentang akhlak secara umum. Dia tak di detail. Yang nak memperincikan benda ni ialah kita sendiri, mengikut konteks masing-masing. Itulah kan macam kita sebut antara cabang iman membuang benda menyakitkan di tengah jalan. Ulama duduk bincang pasal buang duri je. Buang duri, buang batu yang ada tengah jalan. Tapi perbincangan dalam konteks kenegaraan, turap jalan yang betul. Tak bolehlah ada lubang-lubang. Macam mana sistem nak buat jalan tu pun macam mana. Kalau jalan di kapal yang parlimen kapal sesi lepas lagi duduk merepek. Saya memang setiap bulan pergi sebulan sekali pergi ke kapal. Tahulah kereta tak tahu nak kata apa dah. Jadi pemimpin yang baik, imatatul adza anit tariq, buang benda menyakitkan di jalanan, termasuk turap jalan yang betul tadi. Kalau betul, harga yang berpatutan dan sebagainya lah. Jadi artinya dia kena lihat kepada konteks masing-masing tu. Dah akan jadi luas perbincangan tu. So kalau kita tengok hadis konteks ulama dulu, kita akan lihat dari sudut zaman-zaman dulu lah. Sekarang ni kalau naik kereta duri tengah jalan, apa heran? Tak heran pun. Langgar je duri apa tu. Tapi yang ni turap jalan berlubang. Jalan kalau kita sebagai contoh, kita pergi rumah kondo tu, adik saya baru beli rumah flat lah. Kita nak masuk parking tu, ya Allah, takutlah. Kalau nak kereta Subaru tu, nak perlu pusing. Adik saya tak pandai, saya tak biasa kereta besar-besar ni. Nak boleh pusing mula-mula tu. Perlahan je kereta belakang dah hot dengan kita dah. Dan sekarang kita pergi tempat lain, pergi dululah kau, aku tak berani. Itu pun sebenarnya dia termasuk al-azhar sebenarnya, benda yang menyakitkan. Susah orang nak pergi rumah tu. Dan sekali parking kat bawah je lah, lain-lain sikit. Jadi al-azhar tu perlu dinilai daripada semua konteks. Buang benda yang al-azhar menyakitkan di jalanan tu. Itulah Kak Ayyam, terima kasih banyak. Jazakumullah khairah. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah dan memahamkan kita tentang sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.